alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim, walhamdulillaka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat kumpul sekali lagi sama untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, ya. Dan hari itu kita dah masuk bab yang ke-6, itulah bab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua dalam asyhadatain. Bila kita bersyahadah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama itu disebut sebagai pengakuan kita akan ketuhanan ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan part yang kedua adalah pengakuan kita tentang kerusulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ia disebut sebagai asyhadatain. Bahasa Melayu panggil apa? Dua syahadat apa? Dua ayat syahadah apa dia panggil? Dua kalimah syahadah. Asyhadatain, dua kalimah syahadah. Jadi syahadah kedua ialah mengaku kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya dah baca bahagian A itu, itulah siapa Muhammad Rasulullah. Saya dah baca dulu nama beliau. Beliau adalah penutup para nabi. Kita baca ayat Quran surah Al-Anbiya ayat ke-107, di mana kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan saya hurai tentang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, daripada surah An-Najm ayat ketiga hingga keempat, ya. Malam ni kita nak masuk yang kedua, B lah dia tulis itu tu, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin penting. Pertama ialah keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataupun umumur risalah al-Muhammadiyah. Keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kerasulan Nabi ni dia umum. Dan itu juga yang membezakan antara risalah baginda dengan risalah nabi-nabi terdahulu. Kata sepengarang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Dalil tentang keumuman risalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Saba ayat ke-28, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutuskan kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada kafatan linnas, seluruh manusia. Kafah makna seluruh. Basyiran wa nazira, sebagai seorang yang basyir, yakni orang yang memberi berita gembira, wa naziran, dan juga orang yang memberitahu berita sengsara. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi sebahagian besar daripada manusia tidak mengetahui. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalil daripada hadis Nabi yang menunjukkan bahawa risalah Nabi Muhammad ini umum. Apa makna umum? Dia tidak tertentu kepada bangsa-bangsa tertentu. Tidak tertentu kepada tempat-tempat tertentu ataupun masa-masa tertentu. Mungkin berbezalah dengan sebahagian Nabi terdahulu. Bukan sebahagian Nabi lah, kesemua Nabi yang terdahulu, di mana mereka diutuskan tidak seperti Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada keumuman risalah itu. Nabi terdahulu dihantar kepada kaum-kaum tertentu.
Mungkin tempat-tempat tertentu dah hanya pada spesifik masa tertentu sahaja. Bila Nabi itu telah wafat, maka tidak ada lagi risalah ataupun kenabian, kerasulan yang ada pada beliau, melainkan telah habis. Ya. Tunggu Nabi lain pula lah. Sebab itu antara Nabi kepada satu Nabi disebut sebagai zamanu fatratin ataupun disebut sebagai al-fatrah, zaman fatrah. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab orang yang berada pada zaman itu as long as belum datang Nabi yang terkemudian. Ya. Kalau masa Nabi itu ada, okeylah. Jadi siapa-siapa yang dah sampai dakwah, dia kena berimanlah dengan Nabi berkenaan. Tapi bila Nabi itu mati, dia masih kena berimanlah pasal dia dah jumpa Nabi tu. Tapi anak-anak dia, cucu cicit dia yang tak sampai risalah, lama kelamaan, tak ada, balik kepada jahiliah, balik kepada agama lain balik. Maka dia dianggap sebagai orang-orang fatrah yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kita orang baca ayat itu sebelum ni. Dan kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutuskan rasul. Wa ma kunna mu'azzibin, dan kami bukanlah orang yang mengazab hatta nab'asa rasulah, sehingga kami melantik rasul, seorang rasul, yakni untuk mereka. Maksud kata, kalau selagi tak datang Nabi yang baru untuk memberi ajaran Islam kepada mereka, mereka orang yang tidak diazab oleh Allah, walaupun mereka ni tidak mereka mensyirikkan Allah atau seumpama. Dipanggil ahli fatrah. Itu yang timbul isu orang yang mati sebelum Rasulullah SAW. Termasuk mak bapak Nabi, dia pun ahli fatrah ke tidak? Sebagian mereka kata ahli fatrah, sebagian para ulama kata dia pun ahli fatrah di atas hadis, di atas ayat berkenaan. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Dia pun ahli fatrah. Mana dia pun tidak dianggap sebagai berdosa dan mereka tidak masuk neraka lah pasal Nabi tak datang lagi ya. Nabi Musa dah, Nabi Isa dah tak ada lama lah, dah 500 tahun. Jadi mereka yang berada pada waktu itu dianggap sebagai ahli fatrah. Walaupun adalah ajaran Nabi Ibrahim, hatta ada ajaran Nabi Isa, tapi macam Kristianiti itu dia sudah diubah, jadi tak timbul isu lah. Begitu juga dengan agama Yahudi, dah diubah. Kalau ikut pun tak ada apa-apa manfaat. Tapi masih ada ajaran yang okey, seumpama ajaran Nabi Ibrahim, yang sebagai orang Arab Quraisy masih mempercayai, walaupun sebahagian tu sudah ada modification. Tapi kepercayaan tentang idea Tuhan satu itu masih ada. Jadi dia berkhilaf lah, ini fatrah ke tidak. Sebahagian kata ahli fatrah. Jadi yang kata ahli fatrah tu, mereka tidak diazab lah. Termasuk mak bapak Rasulullah SAW, dia pun ahli fatrah. Tapi kita tak nafi sebahagian yang lain kata dia pun bukan ahli fatrah. Pasal mereka sampai dakwah. Itulah dakwah Nabi Ibrahim AS. Di samping adalah hadis-hadis yang lain. Baik, jadi yang kata bukan ahli fatrah, dia kata mereka yang mensyirikkan Allah tetap termasuk di kalangan orang-orang kufar. Orang musyrikun. Termasuk juga kedua ibu bapa Rasulullah SAW. Termasuk juga di sisi sebagian para ulama. Hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim memilih pendapat yang kedua. Mereka bukan ahli fatrah, dan siapa yang dinaskan oleh Nabi SAW, walaupun tidak in spesifik, mereka tetap bertanggungjawab di atas kesyirikan yang mereka lakukan. Tapi khilaf lah ya. Ini dalil keumuman risalah Rasulullah SAW. Kata Nabi, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada sesiapa sahaja sebelumku. Hadis ni hadis Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ke Muslim tak ada? Ada. Bukhari dan Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu.
Dan dia sebuah hadis yang masyhur. Bukan hanya dalam aspek akidah tapi juga dalam hak awak ibadah. Dan hadis ini amat-amat diguna pakai bila kita belajar bab tayammum, bab tayammum dalam fiqh taharah. The science of purification tu, kitab taharah ada bab tayammum. Hadis ni mari dululah. Itulah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang amat familiar sekali. Kata Nabi, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Ada 5 benda Nabi kata aku dapat, Nabi dulu tidak dapat. Ya. Maksudnya perkara ini dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Di samping ada lagi perkara yang lain. Tapi ini very significant. Yang ada hubung kait dengan akidah dan juga ibadah. Secara langsung, especially yang berkaitan juga dengan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak didapati oleh umat-umat terdahulu. Pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Mana kata musuh-musuh Rasulullah SAW, kalau dia nak berhadapan dengan Nabi, sama ada dalam peperangan ataupun selain peperangan, dia akan rasa perasaan takut tu ada kepada Rasulullah SAW sejauh sebulan lamanya. Sebulan dia nak berhadapan dengan Nabi tu dia rasa takut tak? Walaupun dia pergi juga, tapi dia ada rasa takut. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan juga dijadikan masjid bagiku itu suci dan dijadikan bumi bagiku itu suci. Bagiku ni bukan bagi Nabi sajalah, bagi umat dia jugalah. Bagi umat dia juga. Masjidan wa tahura, sebagai masjid dan bersih. Nabi kata bumi ni dijadikan untukku, yang untuk umatku juga. Keseluruhannya masjidan wa tahura, sebagai satu masjid dan dia suci. Apa maksudnya? Kita boleh sembahyang di mana sahaja, tidak ada masalah, pasal semua bumi ni adalah masjid. Tapi ada pengecualian dia jugalah, melainkan 2. Pertama, al-hammam, kerana hadis Jabir dalam Sunan Abi Daud menjelaskan ada 2 tempat yang bukan masjid. Pertama ialah al-hammam, tandas. Lepas tu tak boleh sembahyang dalam tandas, walaupun majoriti memakruhkan, tapi masih dalam konteks perkara yang ditegah untuk kita melakukannya. Sembahyang dalam tandas sah, as long as tak kena najis, tapi amat-amat dimakruhkan. Kerana kata Nabi, al-ardu kulluha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Dalam hadis Abi Daud daripada Jabir. Bumi ini semua masjid, mana dia bersih, boleh buat, boleh kita sembahyang di mana saja. Melainkan 2 tempat. Nabi kata al-maqbarah, kuburan, tak boleh sembahyang. Wal hammam, dan juga tandas. 2 ni dia ialah tandas, tempat qada hajat. Ialah masjid, kubur. Pasal apa kubur bukan tempat ibadah? So, dulu saya dah pernah jelaskan. Pasal dia zari'atun ila syirki, tempat berasalnya kesyirikan. Jadi tak boleh duduk semayang kat situ. Kalau boleh pun satu je, semayang jenazah. Jenazah boleh lah, of course lah kan. Sementara sifat semayang jenazah ni bukan macam semayang biasa. Ada rokok tak ada, ada sujud tak ada. Jadi kalau orang semayang jenazah di perkuburan, tak nampaklah dia duduk sembah kubur tu. Berbeza dengan semayang-semayang lain. Kalau kita semayang di kuburan, seumpama kita sembah kubur. Dan Islam melarang kerana ia adalah pintu kepada kesyirikan. Baik itu ibadah tidak ada di kuburan. Kalau ada pun pertama semayang jenazah, sepakat para ulama. Tapi tak sepakat jugalah pasal standard dalam mazhab Hanafi, makruh semayang jenazah di kuburan. Tapi bukan tidak juga dalam konteks yang haram, tapi dia pun memakruhkan. Tapi another 99% membenarkan. Kerana ada hadis dalam Sahih Muslim pada Ibnu Abbas, Nabi pergi sembahyang di kuburan seorang wanita yang mati, Nabi tidak diberitahu. Jadi bolehlah pasal ada sunnah qaul fi'liyah, sunnah perbuat apa? Ada sunnah Rasulullah sallallahu yang sahih dan amat kuat untuk dijadikan hujah, yang mana boleh sembahyang jenazah di perkuburan. Lain-lain baca Quran adalah khilaf sikit sebanyak, walaupun yang kata harus tu hujahnya tak kuat, tidak ada yang sahih.
Cuma dalam bab amalan ni tak sahih boleh diamalkan, as long as dia tidak dianggap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata tak boleh baca Quran di kuburan, kata kita Wahabi pula, ya. Kita kata ada khilaf. Walaupun yang mengharuskan tu tidaklah kuat mana hujahnya pun berbanding yang tidak mengharuskan. Kerana tidak ada riwayat sahih sama sekali. Kalau ada pun timbul amat tipis lah. Orang kata apa? Kesahihannya itu. Kalau sahih pun satu hadis je, ialah hadis Ibnu Umar setahu saya, yang mana bila dia masuk ke kuburan dia membaca 3 qul. That's it. Sebab itu bila kita lihat dalam muktamad mazhab Syafi'i yang dihimpun oleh Az-Zuhaili, dia tidak mengkhususkan surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu. Tapi dia kata yustahabbu an yaqra' ma tayassar lahu minal Quran, dan digalakkan dia membaca apa yang mudah daripadanya Al-Quran. That is the standardized dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh beliau. Tapi tak apalah kita kata ada khilaf. Adapun selain daripada itu, zikir juga termasuklah konteks yang sama. Adapun selain daripada itu dilarang sama sekali, kerana kubur ini bukan masjid dan dia bukanlah bumi yang boleh dilakukan ibadah kepadanya, especially semayang. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, melainkan boleh tadilah solat jenazah dan juga baca Quran. Masihlah konteks kita. Tapi hadis ni Nabi sebut umum, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan masjid, bumi keseluruhannya adalah masjid, mana boleh semayang di mana-mana sahaja, melainkan 2 tempat tadilah. Kerana hadis Jabir itu mengkhususkan hadis ini, ya. Ataupun ada ulama juga kata hadis Jabir itu hadis ini khusus. Maksudnya boleh semayang juga 2 tempat tu, tapi dia tidak haram lah, cuma makruh sahaja. Itu pendapat fuqaha masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita nak beritahu bahawa masjid boleh bumi boleh semayang di mana-mana sahaja. Cuma 2 tempat tu elakkan kerana kemakruhannya, dan dia juga tahura, suci. Apa maksud suci? Dia boleh ganti kepada wudu. Tayamum lah tu, tayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakahu as-salah falyusall. Mana-mana lelaki di kalangan umatku bila datang sembahyang kepadanya, maka dia sembahyang. Pasal mudah kan nak sembahyang? Main mana pun boleh sembahyang. Anytime, anywhere boleh sembahyang. Pasal bumi keseluruhan adalah masjid. Dan kalau tak ada air pun boleh tayamum. Puk-puk atas tanah, sapu muka, sapu tangan. Oh, lagi mudah pada wudu. Mujurlah orang kata tayamum ni hanya rukhsah kepada bersuci. Itulah ganti kepada wudu. Kalau tidak rukhsah, mana boleh pilih nak tayamum ke nak wudu. Saya rasa kita akan pilih tayamum sebab tayamum lebih mudah. Kan? Dan tidak merumitkan. Dan dia boleh lebih senang untuk kita lakukan berbanding wudu. Wudu ni air leceh sikit. Tapi kalau tayamum asal debu saja. Kan? Dinding ni pun kalau ada debu boleh juga tayamum. Pak-pak kat dinding dah. Cuma mazhab Syafi'i dia ketat sikit lah. Dia tak boleh debu ikut dan. Dia nak debu betul-betul tanah liat. Tapi saya kira majoriti ulama yang lain membenarkan apa-apa debu yang ada di permukaan bumi. Simen ni pun campur tanah juga, je tak? Dan Nabi SAW pun ada riwayat baginda hanya menepuk-nepuk tangan di dinding-dinding batu pada waktu itu. Pasir, as debu. Batu, ada batu, atas tu ada debu. That's it. Dia amat memudahkan sekali. Tapi tak boleh lah pasal tayamum ni adalah rukhsah dan ganti kepada wudu saja. Kalau tak boleh wudu, kita tayamum. Boleh jadi kita sakit, tak boleh wudu, kita tayamum. Boleh jadi air tidak ada, kita tayamum. Ataupun rukhsah-rukhsah yang lain. Tapi nak tayamum saja-saja, tidak bolehlah secara sepakat para ulama. Jadi mudah, boleh semayang hanya dengan adanya bumi, asal kita duduk atas bumi lah. Boleh semayang. Wa uhillat liyal ghanaim, kata Nabi, dan dihalalkan kepadaku al-ghanaim, harta rampasan perang. Dihalalkan. Maksudnya Nabi-Nabi terdahulu harta rampasan perang tidak dibolehkan untuk mereka. Sama ada Nabi atau
Umat mereka sendiri. Pasal Nabi kata 5 benda special untuk aku. Dan umat aku juga, itulah dihalalkan harta rampasan perang yang tidak pernah halal kepada orang sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi berperang aja dapat harta rampasan perang bagi. Dapat bagi. Tapi adalah portion-portion dia tu. Nabi dia kita belajar kitabul jihad. Memang ada portion tentang ada perbahasan tentang taksim al-ghanaim, pembahagian harta rampasan perang. Nak bagi berapa? Ya. Orang yang naik kuda nak bagi berapa? Orang yang jalan kaki nak bagi berapa? Pemanah nak bagi berapa? Kuda tu pun dapat juga tu. Kuda tu. Kan? Masa perang Badar ada 3 ekor kuda. Di pihak Rasulullah SAW. Satu riwayat lah, walaupun ada riwayat lain kata 1 kuda. Ya. Kuda tu dapat juga. Kuda pun dapat tuan. Ingat orang saja. Betapa adilnya Islam memberi hak kepada yang berhak. Kuda pun dapat. Kan? Begitu juga Rasulullah SAW dapat juga. Sebab itu berjihad di sisi sebagian ulama, umpama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, adalah satu pekerjaan katanya, dan dia satu pekerjaan yang mulia. Jihad ni bukan semata-mata berjuang untuk mengangkat kalimah Allah, tapi dia adalah pekerjaan. Macam kita kerja. Sebab itu orang Islam pada waktu itu yang masuk kepada peperangan, dia sudah dianggap sebagai pekerja, dan rampasan perang itu dianggap sebagai hasil pekerjaannya. Dan kata Al-Imam Ibn Hajar, itulah afdal al-makasib, itulah seafdal pekerjaan. Dahlah kerja dengan Nabi, kan? Yalah pergi berjihad dengan Rasulullah, kan? Melawan musuh pula, melawan musuh Islam tau, bukan musuh kita, musuh Islam tu. Nak mengangkat kalimah Allah pula. Banyak kelebihan-kelebihan dalam hal jihad. Lepas tu dapat harta rampasan perang pula. Kira macam gaji dia tu. Dia kata itulah afdal al-makasib, pekerjaan yang paling afdal sekali. Ada ulama Syafi'i ni, pekerjaan paling afdal apa? Berniaga. Itu majoriti ulama Syafi'i. Jadi muktamarkan dan disebut oleh ulama Syafi'i, termasuk Imam Rafi'i dalam Asy'arul Kabir. Dia kata muktamar mazhab Syafi'i yang standard memang berniaga yang paling afdal sekali. Walaupun hadis sahihnya kata berniaga 9-10 daripada rezeki itu tidak sahih. Tapi dilihat kepada praktikal para sahabat berniaga ni, paling ramailah sahabat yang berniaga, yang kaya dan seumpamanya. Dari sudut logik pun memang practicality bisnes memang bagus kan untuk ekonomi. Jadi dia kata berniaga. Ada ulama kata bertani. Umpama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu', dia kata az-zira'ah, bertani afdal. Kerana kelebihan-kelebihan tertentu. Yalah, bila kita bertani, makanan kan? Kita kalau tak makan macam mana? Kita menyediakan makanan bagi manusia lain. Buah-buah yang kita tanam tu, dia kata kalau burung makan, dapat pahala. Jariah bagi kita. Dan sebutlah kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi ada sudut pandang yang tidak sama di kalangan para ulama. Tapi Al-Imam Ibn Hajar dia very different, dia berbeza. Afdalul makasib al-jihad fi sabilillah ma'a Rasulillah. Dia kata seafdal pekerjaan ialah berjihad pada jalan Allah bersama Rasulullah. Macam dapat hasil juga, harta rampasan perang, dan banyak, kadang-kadang tu banyak. Sebab itu kalau kita lihat, walaupun Nabi ini macam miskin lah kan, sebenarnya kalau dilihat harta yang dirampas kadang-kadang Nabi ni kaya. Dikatakan masa perang Badar, rampasan Nabi ialah 50,000 dinar. 50,000 dinar. Tuan-tuan tahu banyak mana 50,000 dinar? Ini disebut dalam buku-buku sejarah lah, buku sirah. Ada ustaz mengajar sirah apa gitu gini. Ada juga disebut sedemikian. Tapi saya tak pastilah kesahihannya tu. Tapi dari sejarah ni tak ada masalah sangat. Dia bukan ahkam. Tapi kalau betul Nabi dapat 50,000 dinar semasa perang Badar, harta rampasan perang adalah dibahagi 5. Salah satu bahagian adalah milik Rasulullah SAW.
Tapi Nabi ni bagus, dia bagi kepada yang lain pula, tapi dia akan perintah Allah Ta'ala jugalah. Dia bagi 5, satu bahagian Nabi punya. Hak Nabi punya ni, Nabi punya satu bahagian. Lagi 4 bahagian, ada portion-portion yang lain. Dia beri kepada fuqara dan masakin. Dia beri kepada fisabilillah balik. Dia beri kepada masalihil muslimin. Hak Nabi tu dia bagi ke orang lain pula. Jadi, tapi Nabi masih dapat satu bahagian untuk dia dan anak isteri dia, ahli keluarga dia. Itu pun Nabi bagi belaka. Sebab itu ada seorang ni tuan-tuan, dia minta dengan Nabi, dapat. Nabi bagi banyak ke dia. Nabi bagi kambing apa gitu gini kan. Dia balik-balik, dia kata, wahai kaumku, ya qaumi aslimu, masuklah Islam, dia kata. Fa inna Muhammadan yu'ti la yakhafu rajul minal faqri. Pasal apa aku suruh kamu masuk Islam? Dia kata kerana Muhammad dia memberi, sehingga bila dia beri, orang tu tidak akan takut fakir lagi. Dia pergi minta dengan Nabi, Nabi bagi kambing dia banyak, dia buat balik. Lantas kaum dia pun masuk Islam. Kenapa? Kerana hasil pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi kat dia je. Tapi contoh tuan-tuan, Nabi bagi banyak. Dia kata masuklah Islam, dia kata. Pasal kalau Muhammad bagi, seseorang itu tidak akan takut fakir lagi. Macam Nabi bagi kepada Safwan bin Umayyah. Walaupun majoriti ulama kata Nabi tak bagi duit zakat lah, Nabi bagi harta ramsar perang. Dan Nabi bagi banyak. Sehingga dia kata ke dulu, Nabi dah orang yang paling aku benci. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi memberi kepada, atau salah satulah daripada kedua. Karena Rasulullah abghadhan nasi ilayya falam yazal yu'tini hatta sara ahabban nasi ilayya. Dia kata dulu Nabi orang paling aku benci sekali, tapi Nabi ni bagi semua kan, sehingga daripada orang yang paling aku benci, Muhammad lah tu. At the end of the day, dia lah jadi orang yang aku paling sayang. Yalah, kalau macam kita pun, ada orang tak suka kita, tapi kita buat baik dengan dia, lama-lama dia malu juga. Macam tu lah lebih kurang. Jadi samalah dalam konteks yang berkenaan. Nak cerita harta rampasan perang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal dan At-Taubah, Allah Taala itu kan surah yang banyak cakap tentang jihad. Dan di situ ada pensyariatan pembagian harta-harta rampasan perang. Allah Taala beri rukhsah. Hatta Allah Taala sendiri tak melarang, bahkan mensyariatkan harta-harta berkenaan dibahagikan kepada orang-orang Islam. Kalau tak bagi berdosa pula. Pasal itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma zaman Sayyidina Umar lah dia tak bagi. Pasal dia pun dah ada gaji. Itu hal lain. Pasal kita lihat aspek ijtihad ni, Umar banyak melakukan ijtihad baru di atas dasar maslahah. Jadi tidak ada masalah jika seseorang hakim melihat akan kemaslahatan perkara berkenaan. Sebab itu kita lihat banyak benda baru yang dilakukan, bukan benda barulah, tapi perkara yang berbeza sikit sebanyak yang dilakukan oleh beliau, bukan hanya dalam hak ehwal ibadah, tapi juga hak ehwal muamalah dan politik juga, siasat. Pasal Umar ni dia cerdik sikit, dia genius. Baik, kemudian Nabi kata wa utitu asy-syafa'ah, aku diberikan syafaat. Walaupun ada nabi-nabi lain pun ada syafaat juga. Hatta orang Islam sesama mereka ada syafaat masing-masing. Malaikat pun ada syafaat juga. Tapi syafaat Nabi very special. Yang tak sama dengan syafaat nabi-nabi terdahulu ataupun mana-mana makhluk Allah Ta'ala di atas muka bumi. Kita pun boleh bagi syafaat sesama kita. Ada syafaatul a'malus soleh, ada syafaat amal soleh. Kita semayang akan tolong kita. Dia bagi syafaat kat kita. Kita baca Quran akan jadi syafaat kepada kita. Tapi syafaat Rasulullah SAW tidak sama. Bahkan di sana ada apa yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung sekali, di mana Rasulullah SAW menyelamatkan manusia daripada neraka secara bukan besar-besaran, tapi dia satu peristiwa yang penting lah.
Nabi akan memberi syafaat yang besar kepada sebahagian besar daripada umatnya, as long as dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang syirikkan Allah, tak bertaubat, mati dia tak dapat kelayakan itu. Nampak? Kerana telah terbatal imannya tanpa disedari. Itu hal. Syurutlah. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kena ingat, tauhid ataupun akidah, especially dah hak awal ketuhanan, walaupun semua itu penting, dia lebih penting daripada ibadah sama sekali. Jauh lebih penting daripada ibadah. Ya. Wa kana an-nabiy yub'ats ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Dan ujung sekali ini Nabi sebut, dan Nabi terdahulu diutuskan kepada kaumnya secara khusus. Nabi ni untuk kaum dia saja. Nabi ni untuk kaum dia saja. Begitu juga dengan Rasul. Rasul untuk kawasan itu saja, walaupun dia ni lebih besar sikit lah daripada Nabi. Nabi ni Allah Ta'ala boleh hantar hanya untuk satu kampung saja. Nabi ni kalau lah konteks hari ni, mungkin Allah Ta'ala boleh hantar hanya dalam satu taman saja, boleh. Hatta kalau tak ada kaumnya, Nabi boleh hantar, Allah Ta'ala boleh hantar semata-mata Nabi. Duk pulau tu dia seorang aja. Allah Ta'ala boleh lantik dia Nabi. Kerana Nabi ni hanya semata-mata orang yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Rasul dia lebih luas. Rasul dia mesti satu umat. Ya. Dan sebahagian besar Rasul diutuskan kepada Bani Israel. Pasal Bani Israel adalah umat yang besar pada zaman dulu. Ya. Jadi Nabi kata, wa bu'istu ila nasi 'ammah. Adapun aku diutuskan kepada keseluruhan manusia. Mana Nabi, hak mana dia ada semasa Nabi SAW diutuskan, maka sampai hari kiamat dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu konteks umat ni kita nak kena faham. Umat ni bukan hanya umat Islam saja. Semua manusia hari ni daripada zaman Nabi sampai kiamat adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah jugalah. Sebab umat-umat ni dia ada 3 konteks ya. Pertama, konteks yang paling apa yang bunyi ni? Pertama dia panggil konteks yang paling kecil lah, itu umat Islam. Al-ummatul Islamiyah. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada syahadah saja. Ibadah tu dia punya halah banyak sikit macam mana. Tapi as long as dia bersyahadah, dia mengaku akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid, mengaku akan kerusulan Nabi Muhammad SAW, maka muslimlah dia dan jadilah dia di kalangan umat Islam. Al-ummatul Islamiyah. Betul jugalah kalau kata umat Islam, betul jugalah. Pasal ia juga merujuk kepada umat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Maka jadilah dia umat Islam. Konteks yang luas sikit dia panggil umat Muhammad. Umat Muhammad juga. Boleh jadi dia beriman, boleh jadi dia tidak beriman. As long as dia ni ada daripada Nabi Muhammad SAW, adanya dakwah. Dia panggil bulu dakwah, dia sampai dakwah kepadanya. Mana dia ada daripada zaman Nabi Muhammad tu, dia kenal Nabi Muhammad, dia tahu Muhammad ni bawa ajaran Islam. Sampailah pada hari kiamat. Di mana sahaja, pada bila-bila masa. Sebab Nabi SAW, ada hadis yang Nabi memanggil Yahudi dan Nasara sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi rajulun min hadhil ummah. Nabi kata, Yahudi wala Nasrani summa lam yu'min bi illa dakhalan nar. Itulah hadis Bukhari ataupun Muslim daripada Abi Musa ataupun Abu Sa'id, saya tak ingat. Nabi kata tidak mendengarkan daku yang membawa ajaran tauhid ini daripada umatku, sama ada dia Yahudi atau dia Nasrani. Nabi memanggil Yahudi dan Nasrani sebagai umat. Jadi umat Nabi Muhammad juga tu, dia tidak beriman. Tadi umat Islam, lepas tu dia luas sikit, umat Nabi Muhammad. Siapa-siapa sahaja yang tahu akan ketauhidan dan risalah agama ini, bahkan dia tahu Muhammad itu.
Kalau dia tak tahu Muhammad pun dia tahu. Islam ada satu agama bawa ajaran satu Tuhan. Prophet dia nama Muhammad. Okeylah tu. Dah dianggap sebagai sampai dakwah dan dia telah menjadi umat Muhammad SAW. Cuma dia tidak beriman. Tak beriman tu soal lain. Tapi dia umat lah pasal dia lain. Lepas Nabi, dia zaman sekarang kan. Dan konteks lebih luas ialah umat manusia. Umat juga tu. Ambil daripada Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Dia panggil ummatun nas. Manusia keseluruhan adalah umat. Dan konteks yang lebih luas lagi ialah seluruh makhluk juga adalah ummah. Dia panggil ummatul khalqi. Umat-umat ni merujuk kepada makhluk keseluruhan. Ya. Pasal apa? Pasal Nabi ada juga memanggil makhluk lain sebagai umat. Ya. Contohnya Nabi panggil anjing umat. Anjing ni bukan manusia, dia makhluk. Sebab itu adanya umat Islam, adanya umat Nabi Muhammad, adanya umat manusia dan adanya umat makhluk, ummatul khalqi. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat. Dan dia ada hak-hak dan kehormatan dia tersendiri. Walaupun dia seekor anjing. Kan? Sebab itu binatang-binatang yang keji seumpama itu bukan kita boleh bunuh sewana-wananya, tak boleh. Bahkan majoriti ulama melarang membunuh anjing tanpa sebab. Segelintir lah yang membenarkan, walaupun adalah konteks khilaf. Kerana Nabi sebutlah hadis Muslim, kata Nabi, laula annal kilab ummatun minal umam la amartu biqatliha. Nabi kata kalaulah anjing ni bukan umat di kalangan umat-umat. Nabi panggil anjing umat tau. Nescaya aku akan suruh kamu membunuhnya. Sebab anjing ni kan dia banyak masalah. Kan? Kalau kita bawa kereta, kalau kita bela dia, dikurangkan pahala kita setiap hari sebanyak 2 bukit Uhud. Kita bela anjing, hari-hari pahala kita kena potong. Man qatana kalban ghaira kalba masyatin aw zar'in aw ardin nuqisa min amalihi fi kulli yawmin qiratan. Qiratan mislu wa kullu qirat mislu Uhud. Hadis sahih tu Bukhari atau Muslim daripada Ibnu Umar. Bila kita belajar bab anjing kan, dia banyak tempat bab anjing ni. Dalam bersuci ada bab anjing. Mari bab semayang ada bincang anjing lagi. Bab muamalah pun ada bab anjing lagi. Bab jual beli. Ujung-ujung pun ada juga kitabu as-said, bab perburuan. Pasal orang dulu buru dengan anjing. Jadi anjing banyak tempat lah. Binatang keji tu dalam ilmu dia jadi topik yang penting. Nabi kata kalau anjing ni bukan satu umat di kalangan umat-umat, saya akan suruh kamu membunuhnya. Pasal dia problem, bila kita bela, dia pahala dah berkurang. Kan? Bila kita letak dia dalam rumah, malaikat tak masuk. Sebab tu ada riwayat, umpama dalam dalam Mustadrak Al-Hakim, walaupun adalah yang mempertikaikan riwayat itu, tapi di sisi beliau dia kata sahih lah. Jibril lama tak mari jumpa Nabi, tengok bawah katil Nabi ada anak anjing halau keluar. Dan bila Jibril datang, Nabi tanya pasal apa lama kau tak datang? Kata ada anjing dalam rumah. Nabi pun tak perasan. Dalam rumah. Tapi memang ada hadis yang sahih, kalau anjing ada dalam rumah memang malaikat tak masuk, malaikat rahmat lah. Ya. La tadkhul malaikah baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada 2 benda. Satu, ada surah, ada gambar. Ada gambar. Sebab itu kalau bolehlah elakkan gambar diletak di rumah-rumah. Gantung atau seumpamanya. Gambar orang lah, gambar pokok tak ada masalah. Hatta kalau boleh gambar-gambar fotografi pun elakkan. Kerana walaupun dia masih melibatkan khilaf, tapi sebaik-baiknya jangan letak. Rumah saya tuan-tuan tak ada satu gambar. Tak ada. Walaupun gambar fotografi saya, isteri saya, anak saya, semua simpan. Masuk dalam laci. Tapi jangan dihias-hias. Saya tak kata haram kerana dia masih dalam konteks khilaf. Tapi sebaik-baiknya. Pasal Nabi kata gambar saja. Dia surah. Cuma perbahasan gambar ni dia perbahasan yang panjang. Kan? Tapi sebaik-baiknya. Pasal malaikat rahmat tidak masuk. Ya. Malaikat rahmat ni bila dia masuk tuan,
Banyaklah kelebihan kita. Nama pun malaikat rahmat. Macam mana kita nak dirahmati kalau dalam rumah kita ada benda yang malaikat rahmat tak masuk. Jadi satu lagi Nabi kata anjing, kalb. Ada dua benda ni malaikat rahmat tak masuk. Maka kuranglah keberkatan rumah itu. Jadi memang kita tahu. Jadi anjing ni dia buat masalah. Kalau dia kencing, dia berak, dah najis mughalazah pula. Kan? Kalau dia jilat pula, samalah najis. Ya. Jadi dia ada banyak masalah. Jadi macam kita boleh bunuh lah kan? Tapi tak boleh. Pasal, kalau kita semayang, lalu pula kat depan, batal semayang kita tuan-tuan. Tapi anjing hitam lah. Anjing hitam. Kalau anjing lain dia tak batal. Pasal anjing ni pun, haiwan yang keji lah. Dan yang paling keji ialah yang hitam. Pasal yang hitam ni dia ada efek sikit. Contohnya dalam ibadah, kalau kita semayang, anjing lalu depan, tak ada sutrah pula tu, anjing tu pula kalau hitam, batal. Kerana Nabi sebut dengan jelas dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaqta'us solah, Nabi kata semayang tu dia akan terbatal. Apa dia? Salah satunya ialah Nabi kata kalbun aswad, anjing hitam. Dia lalu batal semayang. Ya. Di sisi sebahagian ulama lah, ada juga yang kata tak batal. Standard mazhab Syafi'i tak batal pun. Tapi sekian majoriti ulama hadis kata batal. Di atas hadis berkenaan. Ya. Hadis Aisyah itu. Baik. Jadi anjing ni dia banyak problem kan. Macam kita boleh bunuh dia lah. Boleh bunuh tak? Tak boleh. Majoriti melarang. Kalau boleh bunuh sekalipun, anjing hitam saja. Pasal ada beberapa hadis Nabi kata al-kalbul aswadu syaitan. Sebab bila Nabi kata, bila anjing hitam lalu depan kita semayang, batal. Jadi sahabat tanyalah, ya Rasulullah, ma balu al-aswad minal abyad wal ahmaq minal azraq wal asfar. Wahai Nabi, apa beza anjing hitam dengan anjing putih? Ataupun anjing merah dengan anjing kuning, anjing biru, apa beza? Apa beza color ni? Nabi kata, al-kalwadul aswadu syaitan. Kambing hitam ialah syaitan. Kambing pula dah. Anjing hitam ialah syaitan. Jadi sebab itu, sebagai ulama membenarkan bunuh anjing. Tapi dengan syarat dia kambing anjing hitam. Bunuh tu masuk bunuh saja-saja. Nampak je bunuh. Nampak je bunuh. Bunuh je nampak. Hitam ada keharusan. Sebagai ulama membenarkan. Umpama yang standard dalam mazhab Maliki membenarkan. Tapi saya kira majoriti masih melarang. Asal anjing saja jangan bunuh. Pasal Nabi kata, laula annal kilaba ummatun minal umam la amartu bi qatliha. Kalaulah anjing ni bukan ummah daripada ummah-ummah, nescaya aku akan suruh kamu membunuh. Ya. Sementara anjing ni pun ada manfaat dia juga. Buat berburu, buat jaga taman, buat jaga rumah. Dah hal seumpama itu. Kerja-kerja dia pun dia adalah manfaatnya tu. Dia pun makhluk Allah. Jadi ada prinsip ummatul khalqi. Jadi kita nak nampak. Sama macam kita kata sunnah Nabi lah. Dia ada konteks yang sempit, ada yang luas sikit, ada yang luas. Dan begitu juga dalam hal agama yang lain. Jadi tak semestinya satu benda dia satu kepahaman saja. Kerana syariat ni tuan-tuan, dalam banyak hal dia ada keluasan-keluasan yang tertentu. Ya. Baik, mereka Ahlussunnah mengimani, meyakini bahawa Nabi adalah hamba Allah. Memang kita kena yakin sedemikian. Walaupun kita tak lihat Nabi, kena yakin akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita ni tuan-tuan, ni last berapa minit dah ni? Anda tak set masa video. 40 minit tak? Dapat 40 minit tak? Test tak berapa tadi? Ha? 6.5? 40 minit. Boleh berhenti tu. Akhir ya? Kat mana tadi? Apa yang akhir tadi tu? Kami hitam dah lepas lama dah. Dah habis dah cerita kami hitam ni. Anjing hitam ni. Haji? Ujung tadi saya sebut pasal apa tadi? Aduh. Apa tadi nak cakap tadi? Saya cakap pasal apa tadi?
Nak tutup pakai tutup terus. Apa last saya sebut tadi? Benda penting ni nak tutupi poin nombor 1 ni. Apa saya kata dia? Saya cakap pasal apa? Anjing hitam dah habis dah kesnya. Kan Haji nak tanya? Kenapa? Yalah, saya baca tadi mereka Ahlussunnah mengimani dan meyakini bahawa Allah. Saya nak sebut kita kena yakin akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu ingat bahawa orang yang lihat Nabi, of course lah dia yakin. Yang mana beriman lah, tapi yang tak beriman tetap tidak beriman. Tapi kita yang tidak melihat Rasulullah SAW sementara jauh ditinggalkan oleh baginda. Berapa ribu tahun dah Nabi telah meninggalkan kita. Tapi kita masih dituntut untuk meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pun ada kelebihan kita yang tersendiri. Mungkin kita ingat, untunglah orang yang lahir pada zaman Rasulullah. Pasal sahabat ni kan dia title, tidak ada manusia yang lebih agung dalam agama, yang special, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara amnya, melainkan para sahabat Nabi SAW. Tak ada lagi manusia yang lebih mulia atas muka bumi after the prophet, selepas Rasulullah dan juga para anbiya sebelum ini, melainkan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi lah manusia yang paling bagus. Sekarang ni kalau ada manusia yang paling bagus, paling bijak, paling pandai, paling soleh, paling alim, paling belakang, nak lawan sahabat Nabi dulu. Walaupun seorang yang tidak dikenali, as long as dia sahabat Nabi, dia lihat Nabi, dia beriman. Jadi sahabilah dia, sahabat. Dia adalah manusia yang paling bagus sebenarnya. Jadi kita rasa macam kita rugilah. Tak. Ada juga beberapa hadis Nabi SAW memuji orang yang beriman dalam keadaan tidak melihat baginda. Macam mana orang tak lihat Nabi, hanya mendengar berita perkhabaran mengenainya, boleh beriman dan yakin macam orang dulu juga. Sudah tentulah ada kelebihannya. Sebab itu Ibnu Mas'ud dalam Sunan Al-Baihaqi, dia pernah duduk dengan sahabat-sahabat yang lain, dia pun duduk cerita. Zakaru ashaba Muhammad wa imanahum. Mereka duduk cerita tentang baguslah iman sahabat Nabi. Mereka duduk dengan Rasulullah. Lantas Ibnu Mas'ud membaca ayat Quran kepadanya, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia kata orang yang tak melihat Nabi Muhammad SAW tapi beriman kepadanya, dia beriman kepada yang ghaib dan dia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Ada kelebihannya juga. Dan yang paling jelas dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim daripada Abi Hurairah, satu hari Nabi memuji orang yang tidak melihatnya dalam keadaan beriman kepada kita lah tu. Sehingga Nabi memanggil kita sebagai ikhwani, saudara-saudaraku, my brothers, adik-beradik. Itulah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah lah. Dia kata, Abi Hurairah kata Nabi pergi ke kubur Baqi'. Lepas tu Nabi balik. Biasa Nabi pergi doa lah. Nabi pergi kubur, dia tak pergi buat benda pelik-pelik, dia pergi doa je. Nabi doa untuk ahli Baqi', Nabi balik. Kemudian Nabi kata kepada para sahabatnya, waditu law anni ra'aitu ikhwanana. Nabi kata, aku nak sangat melihat adik-beradik aku. Ikhwan ni adik-beradik lah. Sahabat pun tanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukan kami ke adik-beradik kamu ya Rasulullah? Kami ni ke ikhwan lah, ikhwan kepada kamu, adik-beradik kamu kan? Nabi kata, la, tak. Nabi kata, antum ashabi, kamu sahabat aku. Walakin ikhwani alladhi lam yahtu ba'du. Tapi sahabat adik-beradik aku ialah orang yang datang selepas aku. Mana orang yang beriman dengan Nabi tapi tak lihat Nabi. Nabi bagi title kita ikhwan. Ikhwan ni kira very close lah. Adik-beradik. Kan? Mana kita masih ada kemuliaan yang tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Dan Nabi kata, aku nak sangat jumpa mereka. Tapi tak boleh jumpa lah kan. Pasal Nabi dah wafat. Esok-esok lah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sama, ujung tu, Nabi kata, dia akan memberikan kita minum daripada haud
Cuma adalah golongan dihalau daripada haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang mengubah ajaran baginda sehingga menjadikan agama ini sudah tidak berupa agama yang benar lagi, ya. Baik, nak cerita begitulah, ya. Kita pun ada kelebihan kita tersendiri. Tapi tak apa, as long as kita cuba sebaik mungkin untuk meyakini. Dan yang paling penting kita ikutlah apa yang disyarahkan kepada kita, memperbanyakkan sunnah Nabi SAW, dan banyak-banyaklah berselawat kepada baginda, ya. Pasal itu saja hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak perlu berlebihan dalam banyak hal, ya. Ada golongan tuan-tuan manusia kan, dia banyak ragam. Ada golongan yang menolak akan kerasulan Nabi. Itu of course lah dia kafir. Dia percaya Tuhan tapi tak percaya Nabi, kafir. Ada golongan dia berlebih-lebihan pula. Sehingga meletakkan Nabi tidak hanya pada makam kenabiannya, sehingga makam ketuhanan. Itu tidak dinafikan sebagai ajaran. Dan unfortunately ia adalah daripada golongan-golongan sufi atau tasawuf yang melampau, ya. Tapi pertengahan itu lebih baik. Itulah kita dengan Rasulullah dari sudut kerasulan, dan kita umatnya, kita ikut apa dia syariatkan dan apa yang disunahkan. Dan kita banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Dua sifat ini, hamba dan utusan, untuk menolak adanya sifat ghulu, melampaui batas, dan tafrid, melalaikan hak-hak beliau. Sebab itu Nabi SAW mengajar kepada kita supaya bersederhana dalam banyak hal, ya. Itu kita nak perlu ingat. Dan mudahan ada lagi lah selepas ini yang kita akan lihat, ya. Jadi saya pun dah ada tali ni, saya tandalah kat sini. Senang. 89 kan? Tak sini. Ada soalan nak tanya? Ke dah lapar? Bunyi kukang-kukang pinggan duk belaga kat belakang dulu lah. Ya bang. Betul tu. Sahabat ni tuan-tuan, orang yang melihat Nabi SAW beriman kepadanya dan mati di atas keimanan berkenaan. Tiga itulah asas. Dan ini yang didefinisikan oleh para ulama. Kita dalam buku-buku akidah baik, buku hadis baik, syarat dia pertama ialah ru'yatun Nabi SAW. He must see the prophet. Ru'yatul ain, dengan matanya sendiri. Of course lah pada waktu itu bukan macam hari ni ada video tengok kan. Dulu memang mata sendiri lah. Kalau dia pergi, dia lihat Nabi dengan matanya, maka dia dah satu step kepada menjadi sahabat Rasulullah SAW. Tengok dulu nombor satu. Yang kedua, dia beriman lah. Syarat dia mesti beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia beriman tapi dia tak tengok, dia tak dianggap sebagai sahabat. Dia mesti tengok Rasulullah SAW baru jadi sahabat, ya. Ada orang dia beriman dengan Rasulullah SAW tapi dia tak lihat Nabi, dia duduk di negara luar, dia tidak dianggap sebagai sahabat. Ataupun orang yang melihat Nabi tapi dia tak beriman, dia bukan sahabat. Abu Jahal sahabat ke? Dia duduk tengok Nabi hari-hari, tahu nak bunuh orang, Nabi nak bunuh Muhammad dia kan. Tapi dia tak beriman pasal dia walaupun dia melihat Nabi tapi dia tidak beriman dengan Nabi. Dua, dan yang ketiga, mati di atas keimanannya, mana dia tidak murtad. Saya tak pastilah ada tidak sahabat Nabi yang melihat Rasulullah dan murtad. Ada riwayat sebab adalah beberapa individu di kalangan sahabat Nabi yang dikatakan murtad. Bila kita belajar fiqh, sebab itu Nabi SAW menyatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agama bunuhlah dia, murtad. Dan kita dapati dalam asar
Ada yang murtad, saya tak pastilah kesusahannya, tapi ada dibahaskan. Tapi kalau dia murtad, tak dianggap sebagai sahabat. Mungkin at the first stage dia sahabat, after that dia bukan sahabat lagi. Dia mesti mati di atas keimanannya. Jadi tiga tu. Melihat Rasulullah, beriman dengannya dan mati dengan keimanannya. Walaupun dia tidak duduk di majlis Nabi SAW. Jumpa sekali ya, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik dah langsung tak jumpa Nabi sampai mati. Sahabatlah dia. Sebab itu ulama kita membahagikan. Ada kibarus sahabat, big companion. Dia ni sahabat besar. Melazimi majlis-majlis Nabi, duduk dengan Nabi, belanja dengan Nabi, hatta duduk serumah dengan Nabi atau seumpama seperti Anas bin Malik jadi khadam Nabi. Itu memang betul-betul big companion lah. Ada lagi yang bukan sahabat yang besar, sigharus sahabat, sahabat yang kecil-kecil. Maksudnya tak duduk di majlis Nabi, tapi kita tahu dia sahabat Nabi SAW. Dan ada juga yang tidak ada rekod. Pasal sahabat Nabi ni puluhan ribu. Tak ada rekod, mana tidak ada. Kalau sahabat, sebab kita tahu sahabat ni daripada hadis. Seseorang meriwayatkan hadis, naik daripada sahabat Nabi sekian, daripada sahabat Nabi sekian. Tapi bukan semua sahabat Nabi itu termuat dalam hadis. Mana ada dalam jalur periwayatan. Jadi banyak sahabat Nabi yang tidak dikenali. Hak ni bukan kata sirat sahabat, bukan sahabat kecil. Memang tak dikenali langsung dan mereka ramai. Tapi dia masih dianggap sebagai sahabat Nabi SAW. Tapi mesti ada tiga benda tu ya. Jadi sahabatlah dia. Melihat Nabi, beriman dengannya, dan juga mati di atas nak suruh berhenti dah tu, keimanannya. Nampak? Sebab itu ada ulama bila dia bincang tentang yaqazah. Yaqazah ni makna lihat Nabi direct. Macam Nabi ada depan mata kita, macam saya jumpa abang, macam itulah saya jumpa Nabi. Dia panggil yaqazah. Berjumpa dengan Rasulullah SAW secara jaga. Berjumpa dalam tidur ni tak ada isu lah, pasal Nabi sebut. Kan? Tapi berjumpa secara jaga ni dia ada problem. Kerana tidak ada nas yang berkaitan dengannya. Kalau ada nas sekalipun, dia ditafsirkan berbeza. Tidak bermaksud yaqazah seumpama ini. Ya? Baik. Ada ulama kata tak mungkin yaqazah ni berlaku. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pasal apa? Kalau yaqazah ni berlaku, maka akan ada sahabat sampai hari kiamat. Pasal dia jumpa Nabi depan kan? Of course lah dia sahabat Nabi SAW. Mana mungkin? Sahabat adalah generasi terawal. Seumpama disebut oleh Nabi, khairun nasu qarni. Sebaik sahabat manusia adalah sahabat aku. Jadi dia kata, kalaulah Nabi ni boleh dilihat secara yaqazah, mana berhadapan, seumpama kita jumpa macam ni, nescaya sahabat Nabi akan ada sampai hari kiamat. Dan itu mustahil berlaku. Mustahil. Tapi kita tak nafi jugalah, ada sebagai ulama dia menerima konsep itu. Kerana ada dakwaan-dakwaan orang-orang tertentu yang melihat Nabi. Allah Ta'ala alam, dia masihlah konteks khilaf. Tapi pendapat yang kuat ialah tidak ada yaqazah sama sekali. Tapi kalau kita nak kata ni kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Nabi ni tak boleh main kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Dia mesti terikat kepada nas-nas agama. Baik Quran, baik hadis Nabi SAW. Sebab itu kita melihat dalil yang kuat ialah tidak ada. Sementara pula yang banyak duk dakwa yaqazah ni banyak merepek. Kalau di tanah Arab tuan-tuan, asal buka tarekat saja dakwa jumpa Nabi. Asal buka tarekat saja dakwa jumpa Nabi. Pasal dia nak pengaruh, nak ramai pengikut, nak ramai student dan seumpamanya. Bila jumpa Nabi macam-macam lah. Nabi bagi zikir tu, Nabi bagi zikir ni, Nabi bagi doa tu, Nabi bagi doa ni. Akhirnya apa adalah agama yang telah diriwayatkan, disunahkan oleh baginda, sudah maklum, tidak ni sama sekali. Jadi banyak kerosakan dalam agama kalau benda ni dia, orang kata apa, ialah masih orang tak boleh nak ukur kan. Kalau saya kata apa, saya jumpa Nabi malam tadi, abang nak cakap apa? Susah juga kan. Nabi pesan, so bagi kereta abang kat saya. Macam mana? Tenganga nak ikut Nabi, macam mana? Nabi suruh ni. Aku tak percayalah kau. Tak percaya selalu kalau buat tu. Melibatkan dia tak percaya. Jadi yang kita lihat banyak benda-benda mengarut. Kalau kita lihat di negara Arab tuan,
dia jadi benda biasa lah. Sikit-sikit dakwa jumpa Nabi, sikit dakwa jumpa Nabi. Jadi dia jadi satu problem. Maka itu tidak ada kebenaran. Baik, boleh faham Dia tanya pendek je, saya jawab panjang-panjang. Jadi cukup lah tu. Aku liqauli azza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis atas tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.